Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Muhammad Khalid Nordin, Menteri Besar Johor. Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia kelima dan Penasihat Wilayah Iskandar. Yang Berhormat Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, ahli-ahli yang berhormat, yang berbahagia Datuk Ismail, Ketua Eksekutif IRDA, Tansi-Tansi, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, termasuk Ambassadors, Tuan Utama, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita dapat berkumpul pada majlis pelancaran sambutan ulang tahun ke-10 Iskandar Malaysia. Sesungguhnya dalam tempoh masa 10 tahun, wilayah Iskandar telah berkembang dengan begitu pesat. Mungkin amat sukar untuk kita meramalkan bahawa hari ini kita dapat menyaksikan satu pusat pertumbuhan wilayah yang membangun paling pesat sekali di Malaysia. Dan ini adalah kejayaan yang sama-sama kita raikan pada hari ini. Saya suka menyatakan di sini bahawa idea pencetus kepada idea untuk mewujudkan konsep pembangunan wilayah Iskandar ini ialah tak lain tak bukan Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Badawi ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Sebab itu, where credit is due, credit should be given. Saya adalah penyambung penerus kepada idea yang telah dilahirkan oleh Pak Lah sendiri. Jadi hari ini kita ucap setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Badawi Pak Lah. Dan bukan sahaja itu, but above all, Pak Lah has shown how a former Prime Minister should behave. Thank you, Pak Lah. That's hidden message there. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucap terima kasih kepada Nasir Ghani juga sebagai Menteri Besar pada ketika itu yang telah menyambut cadangan ini dan memberi sokongan yang padu. Dan hari ini kita lihat bahawa bila Yang Amat Berhormat Datuk Haji Khalid Nordin ambil alih, sokongan daripada Kerajaan Negeri Johor tetap diteruskan pada tahap yang sangat baik dan sangat berkesan. Jadi terima kasih pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kerana kejayaan konsep pembangunan wilayah Iskandar ini bergantung kepada kesepakatan yang kokoh antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Kalau tidak ada kerjasama, kesepakatan ini, tak mungkin ianya boleh menjadi satu kejayaan yang mana kejayaan itu kita sambut hari ini dengan penuh makna sekali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat menyaksikan, dan tak payahlah saya menghuraikan detailnya, tapi kita dapat saksikan bila kita lihat, kita tonton pameran di luar Dewan ini, bagaimana dari segi sasaran pelaburan komited setakat ini, komited sudah mencecah 221 bilion ringgit berbanding dengan sasaran 215. Dan apa yang saya nak katakan bahawa kerajaan pusat membuat pelaburan sebanyak 20 bilion, tapi kita dapat pulangan 221 bilion, maknanya 10 kali ganda kejayaan ataupun pulangan return on investment, menjadikan ini satu pulangan yang cukup memperangsangkan.
Bukan setakat itu juga, tapi moving forward, kita jangkakan bahawa pulangan itu mungkin lebih besar lagi. Mungkin 20 kali ganda. Pelaburan Iskandar Malaysia ini telah mewujudkan hampir 700,000 peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor seperti logistik, kreatif, pelancongan, pendidikan. Saya nak sebut di sini bahawa ikut kajian kita, golongan M40 meningkat dalam tempoh 7 tahun kebelakangan ini, di mana golongan berpendapatan 3,000 hingga 5,000 meningkat 7.9%, manakala golongan berpendapatan 5,000 hingga 10,000 telah meningkat 9.8%. Paling mengagumkan golongan B40, iaitu pendapatan kurang 3,000 sebulan pula menurun sebanyak 7.7%. Berdasarkan laporan terkini statistik Jabatan Perangkaan, pendapatan isi rumah Johor juga telah meningkat 14.4% dari tahun 2012 ke tahun 2014, iaitu peningkatan tertinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Selain daripada itu, nilai tanah juga hartanah setempat telah melonjak antara 12.7% dan 154%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan telah juga memberi tumpuan kepada kesejahteraan rakyat. Antaranya ialah kita telah meluluskan peruntukan 50 juta bagi pelaksanaan projek Iskandar Malaysia Fast Rapid Transit fasa pertama. Ini akan memberi kelegaan dan juga dapat menangani soal pengangkutan dan kos sara hidup. Saya juga diberitahu bahawa bas Iskandar Malaysia diperkenalkan dan telah menyusul ke seluruh penduduk Iskandar Malaysia, termasuk di kawasan pendalaman yang sebelum ini tidak pernah dinikmati perkhidmatan bas komersial. Lebuh raya pesisir pantai sepanjang 14.6 km menghubungkan pusat bandaraya Johor Bahru ke kota Iskandar Puteri di sini adalah antara kejayaan kita. Lebuh raya yang tidak dikenakan tol ini telah digunakan sejak beberapa tahun lalu adalah sumbangan yang cukup bernilai dengan perbelanjaan pembinaan hampir 1 bilion. Tanah dimiliki oleh orang kampung seperti di Kampung Danga contohnya, hingga ke kawasan sebelah dalam di Kampung Bakar Batu dan Kampung Sungai Temun dan sebagainya telah pun mendapat perkhidmatan ataupun connectivity yang sangat bermakna kepada mereka. Pembersihan Sungai Segit dikena sebut betul, Sungai Segit dengan jumlah sebanyak 280 juta dijangka siap sepenuhnya akhir tahun ini. Ini juga akan jadi satu landmark project untuk Johor Bahru City Centre. Dan kita juga berbangga bahawa projek rumah affordable homes mampu milik sasaran kita menjelang tahun 2020, 50,000 rumah mampu bilik, dan kerajaan negeri Johor memberi sumbangan yang besar ke arah pencapaian target tersebut. Dan setakat ini 14,000 telah pun siap. Hub pendidikan EduCity di Iskandar Puteri ini kita lihat Marlborough College, Newcastle University, Reading University dan sebagainya telah pun menjadi kenyataan. Dan pusat yang kita ada ni ialah EduCity dengan segala-gala kemudahan yang dikongsi bersama. Legoland pun amat berjaya. Saya diberitahu ramai pelancong yang datang dari Singapura, daripada tempat-tempat yang lain. Johor Premium Outlet terus berkembang dan hotel yang besar akan dibina tidak lama lagi. Pembukaan operasi pertama kilang Hershey di luar Merkaz Syarikat Operasi Terbaru IKEA di kawasan Tebrau pada penghujung tahun hadapan juga merupakan antara kejayaannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada itu, kita lihat bahawa kawasan pembangunan Iskandar wilayah ini akan terus berkembang, dan salah satu daripada bidang baru ialah perkhidmatan perniagaan global ataupun Global Business Services.
Saya diberitahu bahawa pendekatan ini adalah amat sesuai dan pekerja berpengetahuan yang layak juga boleh memohon skim insentif cukai pendapatan pada kadar khas yakni 15% di Iskandar, Malaysia. Inisiatif ini bakal menjadikan Iskandar Puteri sebagai hub GBS baru di rantau ini dan mampu menarik pelaburan 6.5 bilion ringgit dan mewujudkan peluang pekerjaan 14,000 menjelang tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada itu, kita lihat bahawa projek-projek pelancongan juga sekitar ini akan terus kita majukan. Dan kita lihat bahawa dengan terlaksananya beberapa projek, sebentar tadi saya telah melancarkan konsep pembangunan fast track city yang mana ini akan jadi integrated automotive sport development yang terbesar di Asia ini, akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun yang akan datang. Semalam saya telah melancarkan bukan satu stadium tapi 4 buah stadium serentak pembangunan. Biasanya kita lancar sebuah saja, tapi Johor 4 serentak. Ini menunjukkan bahawa kemudahan-kemudahan yang akan memberi keselesaan reda sokan kepada kawasan ini dan kepada Johor keseluruhannya akan menjadi satu yang diberi keutamaan. Saya juga ingin menyatakan bahawa kawasan Pengerang pagi semalam saya telah melihat Pengerang Rapid, yakni Pengerang Integrated Complex Development. Petronas telah pun membuat pelaburan sebanyak 7 bilion dolar Amerika, dan bila projek ini siap nanti 27 bilion akan dilabur di kawasan tersebut, dan tahun hadapan jumlah penghuni di kawasan tersebut termasuk pekerja-pekerja akan mencecah 50,000. Dengan konsep pembangunan yang begitu menyeluruh ini, tidaklah heranlah Johor is the new economic powerhouse of Malaysia. Dan kejayaan Johor manifestasinya banyak, bukan saja pembangunan fizikal tapi pasakan bola yang susah nak ditandingi, JDT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak umumkan hari ini 2 perkara. Satu ialah pembinaan sebuah masjid baru bagi komuniti Taman Bayu Damai sebanyak 5 juta ringgit. Ini diluluskan oleh Kerajaan Pusat bagi kawasan pembangunan Pengerang. Dan kedua, saya nak umumkan, semalam saya pergi ke kilang bateri atas jemputan Yang Berhormat Tan Sri Syarif, dan saya amat tertarik hati dengan pembangunan usahawan-usahawan kecil, muda yang penuh kreatif, satu konsep pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri, bukan oleh kerajaan tapi oleh mereka sendiri, dan Sukuat telah beri sebanyak 500,000 sebagai dana kepada mereka. Dan hari ini saya nak umumkan Khazanah akan bantu melalui tabung dana berjumlah 2 juta untuk pengusaha-pengusaha kecil sebagai dana pada mereka, dan mereka bolehlah berhubung dengan Khazanah untuk mendapat bantuan kerana mereka adalah merupakan usahawan-usahawan yang amat kreatif, dan saya yakin bahawa mereka ini boleh jadi sebagai nadi pertumbuhan golongan baru yang akan terus membangunkan kawasan ini dengan perniagaan-perniagaan mereka online dan juga yang lebih kreatif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyaklah sebab mengapa kita menyambut ulang tahun ini dengan penuh rasa kebanggaan, dan tak lupa juga peranan semua pihak, peranan Khazanah juga membangunkan wilayah Iskandar ini harus diberi penghargaan juga, sebab saya tahu Khazanah memang bertujuan pada kawasan ini, dan dengan kerjasama semua pihak amat penting kita kekalkan bukan saja kesepakatan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, tetapi kita mesti pastikan kerajaan pusat, kerajaan negeri datang dari kumpulan yang sama. It helps.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih sekali lagi, dan saya berdoa semoga segala impian kita menjadi kenyataan. 3 juta penduduk di kawasan ini, modern metropolis, green development, low carbon, smart city, segala-galanya insya-Allah akan jadi kenyataan dan realiti. Terima kasih pada semua, terima kasih pada Pak Lah, terima kasih pada Kerajaan Negeri Johor, pada Iskandar Development Authority, kepada Khazanah, pada semua pihak yang telah menjayakan satu gagasan ini, gagasan yang akan meletakkan kawasan dan Malaysia di atas peta dunia. Dan seperti mana saya katakan, kita ada 2 impian besar, the big picture. Satu, I want Malaysia to be a 2 trillion ringgit economy dalam masa 7-8 tahun yang akan datang. Dan saya dah kira dengan Datuk Joe, MK2 kita, we can achieve it 7-8 years time. The 2 trillion economy, Iskandar will contribute towards that. Dan saya telah mengatakan bahawa I want Malaysia to be a top 20 nation of the world dalam masa tertentu, jangka waktu tertentu, dan pembangunan Iskandar juga akan menyumbang ke arah pencapaian impian tersebut. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan sambutan 10 tahun penubuhan Iskandar Malaysia dengan resminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.